أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersiaran lagi hari ini, maknanya hari kedua dalam minggu ini. Pertama hari itu hari Jumaat. Kita bicarakan mengenai Ambrosia artemisiafolia, rare remedy. Hari ini pun satu lagi rare remedy yang akan kita bicarakan. Jadi selamat pagi sahabat. Memang pukul 8 pagi ini hektik sikit. Sebab apa? Kedai baru buka. Kedai baru buka dan ramai baru nak pergi cari sarapan. Beli makanan, bungkus, bawa balik. Saya pun begitu juga. Tapi melihatkan masa ni, kalau keluar pukul 8 ataupun 7.40 tadi, tak sempat untuk berkejaran nak balik, nak live. Sebab janjinya 8 suku, antara 8 suku ke 8.30 lah. Jadi kita bersiaran dahulu, selepas ini baru kita pergi cari makanan. Lagipun masa ni orang ramai, sebab baru buka, kedai baru buka, so ramai yang sedang menunggu. Jadi apapun, salam kepada sahabat semua. Kita masih lagi dalam PKP. Terpaksa mematuhi SOP. Jam 8 pagi baru boleh keluar bersiaran mencari makanan-makanan. Pukul 8 kita kena masuk balik dalam khemah masing-masing. So masa sangat terhad. Time COVID, time PKP ini. Bagaimanapun saya mengucapkan salam. Semoga anda semua sihat walafiat di mana sahaja anda berada. Saya pun doa begitu juga untuk keluarga dan family kita yang sudah lama kita tidak dapat berjumpa. So, siri yang kita sebut sebagai kuliah promo ini, kadang-kadang rasa seperti kita nak ubah tajuk. Sebab dia bukan sekat promo, sebab orang luar yang dengar, saya pun tak pasti berapa banyak. Tapi kita dah tag beberapa kawan. Maknanya orang yang mungkin dah pakar dalam homeopati pun ada mendengar. Kita bicara ini ialah tujuan khusus untuk mendekatkan kefahaman kita dalam bahasa yang kita gunakan di dalam buku Materia Medica Homeopati. Okay? Ini buku yang kita baru saja terbit, lebih kurang sebulan saja baru terbit. Dan buku ini merupakan satu saringan daripada terjemahan yang kita buat ke atas buku Dr. W. Borick. Dan kita lihat sejauh mana terjemahan ini menepati. Kita dapat komen-komen banyak yang positif. Kalau ada kritikan pun sampaikan untuk kita perbaiki. Jadi hari ini sahabat, kita masih lagi dalam sebab bila kita kumpul remedi banyak sampai 600 lebih, 692 remedi, bermaknanya sebahagian besarnya adalah remedi-remedi rare ataupun jarang guna. Kita sebagai pengamal, kalau kita biasa belajar mungkin sekitar 80 ke 100 remedi. Itu aja main remedi yang kita belajar. Kemudian kita tambah sendiri. Dan atas saranan guru-guru kita tambah lagi mungkin jadi 200 remedi. Tapi tidak akan sampai 700-800 remedi. So apa yang ada di dalam buku ini, kebanyakannya merupakan rujukan. Ada masa-masa tertentu remedi itu akan berguna kepada kita. Walaupun jarang kita guna, kita pun mungkin tak pernah dengar. Tiba-tiba hari ini dengar dan kita rasa, oh dekatnya remedi ini dengan kita. Kita patut guna remedi ini. Mungkin. Jadi sebab itu remedi ini dimasyhurkan dengan nama rare remedy ataupun remedi yang jarang-jarang guna. Sebahagian daripada remedi ini dikutip oleh setengah pengamal untuk disarankan sebagai remedi-remedi yang baik. Seperti yang kita ada pada Dr. Yang buku apa saya sebut, selalu sebut
Dr. Casey Banjar. Dia selalu sebut beberapa remedi di bahagian belakang buku dia tu, remedi-remedi yang kira kau-kau yang patut diguna dan kita mungkin boleh guna. Kita mungkin boleh guna dalam rawatan ataupun dalam kegunaan seharian untuk keluarga kita. So hari ni sahabat sambung semalam hari Jumaat yang lepas kita baru bicara mengenai Ambrosia Artemisia folia. Okey, ini remedi yang kita bicara yang khususnya fokus kepada 3 perkara sahaja, iaitu koriza, demam jerami, hay fever yang kita sebut. Itu yang utamanya dalam dan nosebleed, pendarahan hidung. Boleh refer pada Ambrosia Artemisia folia. Bagus. Saya bila bicara remedi ni, dulu kita tak pernah kenal pun. Bila terjemah buku ni, banyaknya remedi-remedi yang mungkin kita boleh guna, simpan stok. Kita tak tahu remedi apa yang bersesuaian untuk pesakit ini atau untuk anak-anak ini. Jadi, kita simpan remedi yang jarang ni, dia bersifat dengan sifat spesifik. Tak perlu cari simptom banyak, kita boleh beri. Seperti koriza ini, kita dah jelas cair dia berair, bersin. Itu kita boleh terus guna Ambrosia umpamanya. Kalau tidak pun yang bawang merah tu, apa kita sebut, Allium cepa. Okey. Jadi ada ciri-cirinya yang tersendiri. Saya pun memang tak ada sahabat yang dah pesan kepada saya, boleh tak dapat Ambra Gracia. Sebelum ni kita bicara pasal Ambra Gracia. Saya pun sebenarnya tak ada stok. Sekarang nak cari stok, TM Syafi pun tak buka. Kalau buka pun kita tak boleh pergi, rentas sempadan. Saya memang banyak remedi saya nak cari. Tambah-tambah apabila kita bicarakan banyak remedi yang rare ini, dan kita dapati banyak juga yang boleh memberi impact dalam kehidupan kita kalau kita guna. So, begitu juga dengan remedi hari Jumaat, Ambrosia Artemisia folia. Dan hari ini kita bicara remedi yang ke-33, iaitu Ammoniacum gummi. Okey, Ammoniacum gummi. Okey. So, ini remedi kita, remedi yang ke-33, muka surat 57. Siapa yang ada buku ni, boleh kita rujuk dan kita cuba padankan terjemahan kita dengan bahasa asal dalam bahasa Inggeris oleh Dr. W. Borick. Okey, kita lihat remedi Ammoniacum gummi. Okey. So, okey, saya refer di sini, senang saya lihat sebab ada yang warna biru apa semuanya. Ammoniacum gummi atau gum ammoniac. Ini sebenarnya dari segi herba, kalau kita nak perkenalkan dari segi herba, memang dia popular. Sudah lama digunakan. Zaman Hippocrates lagi pernah disebut mengenai Ammoniacum gummi dan pernah dicatat oleh Dioscoride. Dioscoride ni ahli falsafah Yunani. Ya ke? Saya lupa Tapi Dioscoride pernah sebut kira-kira tahun 100 selepas Masihi. Okey, kita lihat terus kepada remedi ini. Lihat dulu dalam apa yang disebut oleh Dr. Borick. Lepas tu saya nak lihat kepada satu catatan dalam T.F. Allen. T.F. Allen ada sebut di dalam clinical hints dia mengenai remedi ini. Dalam J.H. Clark saya tidak terlalu panjang dan susah untuk kita lihat key symptom dia. Jadi kita akan lihat balik dengan T.F. Allen nanti. So, satu remedi untuk orang tua. Diperkenalkan Ammoniacum gummi ini. Satu remedi untuk orang tua. Elok ni. Sedang elok lah. Sesuai dengan kita ni. Sesuai dengan kita. Mana Ammoniacum gummi. A remedy for the aged and feeble. Apa makna feeble? Okey, cuba lihat buku kita tu. Kita tulis apa? Tiada upaya. Lemah je. Ketiadaan upaya. Satu remedi untuk orang tua yang sudah kurang upaya, terutama dalam bronkitis kronik. Dia ada bronkitis kronik, radang bronkial yang sangat kronik. Okey, saya dah lihat dari segi herba. Memang herba pun mengguna untuk masalah bronchial
kronik. Okey, lelucon yang buruk. Ini terjemahan saya. Saya ingat dalam buku ni memang saya tulis macam tu. Lelucon yang buruk. bukan bahasa Dewan Bahasa. Bukan bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Lelucon yang buruk. Di sini saya sebut apa ni? Betul tak? Lelucon yang buruk. Saya maknakan begitu. Suatu lelucon yang buruk. Bahasa Dewan Bahasa, dia banyaklah terjemahan dia yang dekat-dekat. Tapi kita boleh sebut sebagai ill humor dalam bahasa Inggeris ni sebagai orang yang angin dia tidak baik. Masa tu angin dia tidak baik. Mood dia tidak baik. Okay. Ill humor. Itu maksud dia. Jadi kita terjemah sini lelucon yang buruk. Dia mungkin nak main-main. Tapi angin dia tak elok. Jadi apa yang dia buat itu adalah tidak berapa baik pada waktu itu. Mood dia tidak baik. Okay, sensitif dengan sejuk. Very sensitive to cold. Tapi bahasa Inggeris dia sebut sensitive to cold. Sensitive to cold. Okay, sensation of burning and scratching. Okay, sensation of burning and scratching. Kita sebut di situ apa? Sensasi. Ataupun biasa juga saya terjemahkan sensation ni sebagai rasa atau perasaan. Jadi perasaan membakar. Panas membakar. Dan rasa menggores. Scratching. Scratching itu kita terjemah sebagai menggores. Rasa digores. Dalam leher. Dalam leher dan esophagus. Ni macam apa? Sebab gores ni pelik. Kalau kita rasa ada rasa macam melecet. Betul lah tu. Scratching. Rasa ni scratch ni. Scratch. Digaru macam ni. Scratch. Dan dia menyebabkan melecet. Okay. So, scratching. Kita rasa macam tu. Scratching dalam leher dan esophagus. Okey. Satu tadi kita sebut ill humor. Lelucon yang buruk. Angin tidak baik. Rasa menggores dalam leher dan esophagus. Dan dia baik untuk orang tua. Terutama yang kurang upaya. Okey. Salam sahabat. Sahabat kita ada masuk ni. Yang tidak jauh dari sini. Saya seronok live kita dapat jumpa sahabat-sahabat kita yang jauh dan yang dekat ni. So kepala, simptom particular dia pertama sekali kepala, bahagian kepala, head. Ini kalau dalam bahasa asal dia disebut catarrhal headache ni. Ini dah bahasa Melayu. Catarrhal headache. Sakit kepala berkatar. Maknanya katar ni apa? Berlaku inflamasi dalam membran mucus, terutama kawasan dalam hidung ni, laluan udara tu. So ada katar di situ, sakit kepala katar, maknanya keluar lendir. Disebabkan sinus depan tertutup. Wow. Sinus depan tertutup. Kenapa? Macam tersumbat lah, tertutup. So closure of frontal sinuses. Bahasa Inggeris, closure of frontal sinuses. Penutupan sinus frontal. Kita boleh terjemah biasa macam tu. Tapi saya nak sesuaikan dengan ayat. Jadi saya sebut sakit kepala berkatar disebabkan oleh sinus depan tertutup. Ni kita rasa tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar. Dan sakit terjadi. Bila tak boleh nak keluar tu, kita jadi rasa macam sembab kepala mula sakit. Sinus depan itu tertutup. Dan kita tak selesa. Okey. Jelas tak? Okey. Sebab di catarrhal headache. Catarrhal headache. Sakit kepala katar. Orang biasa terjemah sakit kepala katar. Saya sebut sakit kepala berkatar. Ataupun saya lebih suka sebut sakit kepala kataral. Kataral jarang diguna. Tapi saya fikir yang terbaiknya terjemahan sakit kepala kataral. Tapi dalam bahasa saya nampak dia tak berapa gemar. Jadi sakit kepala katar, okey. So, lihat kepada bahagian mata. Ini simptom partikular yang kedua. Penglihatan suram. Kita melihat ke depan, suram. Kabur. Pendek aja dalam bahasa Inggeris. Dim vision. Dim eyesight, dim vision dia sebut apa? Kita cek sini. Dim sight. Senang aja. Dim sight. Pandangan dia kabur. Okey. Simptom dia. Pandangan kabur. Okey, dim. Suram kabur. Suram itu makna
dim. Kabur pun makna daripada dim. Tapi saya terjemah di situ, penglihatan suram kabur. Mungkin ada beza sikit. Suram tu ataupun kabur. Kabur tu umum. Suram ni pada masa itu kelihatan suram. Nampak macam kabur. Saya letak dua-dua. Suram kabur. Di depan mata terapung-apung, bintang-bintang dan titik bernyala. Bagi siapa yang ada buku ni. Itu terjemahan kita. Di depan mata terapung-apung, bintang-bintang dan titik-titik bernyala api. Masya Allah. Seperti bersastra. Tapi lihat juga bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia adakah sebut sastra seperti itu? Okey. Apa dia sebut dalam bahasa Inggeris? Stars and Fiery Points. Bagaimana anda ingin menterjemahkan Stars and Fiery Points? Okey. Lengkap disebut macam ni tak? Stars and Fiery Points float before eyes. Stars, bintang-bintang, and fiery points. Titik-titik. Titik-titik tu. Titik-titik berapi di hadapan mata. Titik-titik berapi di hadapan mata. Okey? So, saya fikir ini terjemahan yang paling baik kita boleh buat. Di depan mata itu terapung-apung. Floating, tadi disebut floating. Di depan mata terapung-apung macam bintang-bintang. Macam kita tengok cerita kartun, orang tu nak pengsan, bintang-bintang penuh keliling. Gambarannya begitulah. So, di depan mata terapung-apung bintang-bintang dan titik-titik bernyala api. Itu gambaran kita. Itu bahasa yang kita terjemahkan. Dan saya fikir cantik bahasa itu yang digunakan oleh Dr. Borik. Stars and Fiery Points. Bintang-bintang dan titik-titik bernyala api. Setuju? Setuju tak? Kalau setuju, cakap setuju. Boleh catat di bawah komen nanti. Tapi itulah bahasa Inggeris yang digunakan oleh Dr. Borik. Stars and Fiery Points float before eyes. Terapung-apung di hadapan mata. Okey? Bintang-bintang dan titik-titik bernyala api. Kalau saya lah orang sastra, saya kata ini ayat-ayat yang kira baguslah, boleh buat sajak. Tapi ini ayat yang tepat yang kita terjemahkan daripada Dr. Borik. Dan mudah letih. Mudah, easily fatigue. Easily fatigue, mudah letih bila kita membaca. Bukan sahaja kita nampak benda-benda floating macam tu, tapi bila kita membaca, mata kita penat. Cepat penat. Okey? Kalau kita ada rasa demikian, mungkin ini antara remedi yang kita boleh fikirkan, kita simpan di rumah. Dan kita boleh test. Saya mendapati ini tidak ada masalah untuk kita buat testing di rumah. Kalau kita biasa rasa macam tu, kita simpan satu stok. Dan mungkin ada banyak-banyak remedi yang ada di rumah tu, yang lain tu terlalu banyak dia punya simptom dan kita susah nak cari. Kita ambil ammonium gummy. Ammonium gummy. InsyaAllah, mana tahu. Dia menjadi satu proving. Clinical proving untuk kita. Kita telah guna pada diri kita dan dia berkesan. Alhamdulillah, kalau ia berkesan, kita boleh guna untuk sahabat kita, untuk orang lain. So, itu gambarannya. So, kita mudah letih bila membaca. Di hadapan itu rasa nampak terapung, bintang-bintang, macam cerita kartun. Dan nampak titik-titik bernyala api. Dan penglihatan kita kabur. Okey, itu jelas kita sebut tadi. Dan kita lihat pada simptom kedua, kerongkong. Kerongkong. Kerongkong kering. Kerongkong kering. Kerongkong kering. Melarat bila menyedut. Menyedut ini kita terjemah daripada bahasa Inggeris. Inhaling. Kita inhale, kita menarik nafas, menyedut masuk udara. Dan kita rasa melarat. Kerongkong kering melarat bila sedut udara segar. Udara di luar segar, kita sedut tapi kita melarat. Maknanya udara segar tu yang kita sedut tidak memberi kesan yang baik, tidak memberi kesan positif kepada kita. Kita jadi melarat. Kita sedut udara segar tapi kita melarat. Maknanya kita sakit lah tu. Orang lain sedut udara segar, dia makin segar. Masih baik kita sedut udara segar, kita rasa makin melarat. Makin melarat masalah kita. Maknanya kita ada masalah. So, ini antara remedi yang baik, ya, sahabat dia. So, perasaan penuh. Sensasi membakar. Ini simptom dalam kerongkong lagi. Perasaan rasa penuh.
dalam kerongkong, membakar, panas membakar dan rasa menggores sekali lagi. Itu istilah yang kita guna. Tapi menggores kali ini bukan merujuk kepada yang scratching tadi. Istilah yang digunakan oleh Dr. Bory kali ini ialah scraping. Scraping, S-C-R-A-P-I-N-G, boleh cek dengan remedi Dr. Bory yang asal, dia guna perkataan scraping. Menggores juga, scrape, menggores. Okey. So, perasaan penuh, full. Bahasa asal dia full, rasa membakar, burning. Burning. Istilah asal dia burning dan rasa menggores. Scraping dalam kerongkong. Sebaik selesai makan, sebaik sahaja selesai makan. Sensasi seolah-olah sesuatu terperangkap dalam esofagus. Sesuatu terperangkap. Kenapa terperangkap? Bahasa asal dia stuck in. Stuck. Stuck ni macam tersumbat juga. Dia macam tersumbat dalam esofagus. Tapi saya guna istilah terperangkap. Selesai makan, terasa sesuatu terperangkap dalam esofagus. Sesuatu yang menyekat. Tapi sebab kita tak boleh nak bawa dia ke mana, saya sebut terperangkap. Menyebabkan pesakit terpaksa menelan balik. Istilah lain yang kita boleh guna dalam terjemahan kita nak buat ialah menyebabkan berlaku penelanan. Sebab swallowing itu penelanan. Menyebabkan pesakit menelan balik. Ada rasa terperangkap dalam esofagus, kita tak boleh nak keluarkan, so kita telan balik. Okey, simptom. Okey, simptom partikular yang ketiga yang disebut berkaitan dengan respiratory. Sebagaimana yang kita sebut, buku saya guna istilah respiratory. Dalam keterangan kita guna pernafasan. Respiratory ialah pernafasan. Sesetengah terjemahan, dia tak terjemahlah remedi ini. Remedi ini tidak pernah ada terjemahan pun dalam mana-mana buku. Tapi dalam remedi-remedi yang lain, kebanyakannya terjemah sebagai pernafasan. Terus direct. Saya nak kekalkan bahasa asal respiratory. Tapi maksud dia pernafasan. So dalam italic, dia sebut sukar bernafas. Ini dalam italic. Satu-satunya italic yang ada dalam remedi ini disebut oleh Bory. Difficult breathing. Difficult breathing maknanya sukar bernafas. Ataupun kita letak breathing ke depan, kita kata pernafasan sukar. Pernafasannya sukar. Dan ada katar bronchial kronik. Sekali lagi disebut. Pengenalan tadi disebut, di sini pun disebut. Dalam bahagian respiratory, iaitu katar bronchial kronik. Okay. Chronic bronchial catarrh. Chronic bronchial catarrh. Okay. So, ini maknanya simptom penting dalam remedi ini. Kalau kita ada masalah bronchus, ada lendir-lendir keluar, kahak-kahak keluar, dan dia sangat kronik, bagi ubat lain pun tak nak sembuh, mungkin ammoniacum gummy ini remedi yang sesuai untuk kita. So, kemudian pengumpulan banyak benda nanah berlaku pada diri pesakit itu. Banyak benda nanah. Purulent matter dalam bahasa Inggeris. Purulent matter disebut. Banyak benda-benda bernanah dan keluaran kahak lemah. Kita tak boleh nak keluar kahak. Lemah. Feeble expectoration. Kita boleh terjemah dia sebagai ekspektorasi lemah. Ataupun pengeluaran kahak kita lemah. Okay. So, ada dua di sini yang penting. Satu, terkumpul benda-benda bernanah dalam respiratory, dalam pernafasan kita ni. Kemudian, nak keluar kahak tu lemah. Ingat tak satu remedi yang lain untuk seumpama seperti ini? Saya biasa pakai Justika. Begitulah keadaannya. Hampir sama dengan remedi ini. Tapi ini kita bicara mengenai ammoniacum gummy. Gummy ni, gum. Sebab itu disebut gummy. Hari itu saya sebut gumi. Sebenarnya tak boleh sebut gumi. Dia sepatutnya sebut gummy. Gum ni, dia gum refernya. Kalau bahasa Melayu kita sebut gum. Okey. Keluaran kahak lemah. Benda itu dah menanah. Dan melarat cuaca sejuk. Kita berhadapan dengan cuaca sejuk. Kita rasa melarat. Sakit kita melarat. Okey. Simptom seterusnya dalam remedi ini, mucus kental.
dan sukar dikeluarkan. Wow. Kenapa kental? Bahasa Inggeris dia sebut tough, very tough. Tough. Kental, pekat. Pekat dan sukar dikeluarkan. Okey, kental ini istilah bagi makna tough. Tough ni kuat tu, kuat. Kita boleh sebut kata mucus ni kuat. Kuat, susah nak keluar sebab dia kuat. Okey. Itu maksud tough. Tough dan sukar dikeluarkan. Jantung memukul lebih kuat daripada biasa. Jantung kita berdenyut kuat. Okay. Saya guna istilah memukul, sahabat ya. Kenapa dia mesti istilah lain? Dia bukan berdenyut. Dia sebut di sini apa? Heart beat stronger. Beats. Beating. Beating. Beating ni memukul. Beating. Heart beats stronger. Jantung itu memukul lebih keras. Okey. Boleh terima? Boleh terima Ini terjemahan. Terjemahan yang kita cuba mendapati terjemahan ini. Jantung itu memukul dengan lebih keras. Extends to pit of the stomach. Meluas hingga ke kawasan hulu hati. Jantung memukul. Jantung memukul lebih kuat. Dan kekuatan pukulan itu rasa sampai ke hulu hati. Okay. Cause rattling of chest in old people. Wow. Wow, wow. Itu ni hebat ni. Cause rattling. Apa makna dia? Saya sebut mendetar kasar dalam dada di kalangan orang tua. Kalangan orang tua rasa kasar. Rasa benda tu bergetar-getar. Rattling ni kita biasa guna untuk apa? Ingat tak? Rattlesnake. Ular rattlesnake tu. Yang berbunyi, berdetar. Itu istilah yang kita guna, berdetaran. So, cause rattling. Mendetar kasar. Okay, mendetar kasar. Okay. Mendetar kasar dalam dada di kalangan orang tua. Ini simptom. Okay. Kalau kita nak cari simptom yang banyak dalam ammoniacum gummy ini ada dalam Reverse Repertory Dr. Ken. Panjang jugalah cerita dia. Maknanya remedi ini antara remedi yang penting. Telah diuji buktikan dan simptom dia banyak. Walaupun dia adalah rare remedi. Tapi ini adalah satu remedi yang penting. Jelas dia punya simptom. So hubungan antidot dia, Bryonia arnica akan antidot remedi dia. Bandingkan dengan Senega, Tart Emetic, Balsam Peruvian. Dos triturasi ketiga. Bila triturasi ketiga, kita boleh beri potensi 3, 6, 12, 30. Boleh, tak ada masalah. Okey. So, itu keseluruhan dalam Dr. Borik punya keterangan. Kita baca lah tu. Itu direct tu kita baca ni. Supaya kita boleh memahami apa yang telah saya buat sebagai terjemahan tu. Tapi sekarang saya janji tadi nak lihat pada Allen's Clinical Hints. Okey, kita lihat. Allen's ni banyak buku. Buku dia yang besar tu, satu buku Materia Medica yang besar seperti Kamus Materia Medica juga. Tapi saya nak ambil daripada Allen's Clinical Hints. Okey. Panduan-panduan klinikal dia. Apa yang disebut oleh Allen's Clinical Hint ni? Ammoniacum has obtained some repute for the relief of humid asthma. Orang asma dia lembab. Alahan dengan sejuk. Lembab dan catarrhal affection of the air passages. Dia ada jangkitan, ada gangguan katar pada laluan udara. Ada gangguan laluan udara dan nak membantu relief asma. Ada gangguan dan kita ada asma, sukar bernafas. Boleh guna ammoniacum. Okay, disebut juga dalam Allen's Clinical Hints. Dia remedi ini relief several bronchitis. Boleh menegakan beberapa jenis bronchitis. Radang bronkiol tadi. Yang mucus dia bebas. Ada ekspektorasi. Ada rasa mencucuk-cucuk dalam dada. Ada sakit kepala di bahagian depan, frontal. Dan dia juga sebut bahawa ada kekaburan dalam penglihatan. Maknanya sama dengan Dr. Borik tadi. Ada kekaburan dalam penglihatan, dia bermasalah dengan bronchitis kronik, kita boleh beri remedi ini.
So dijelaskan juga oleh clinical hints Allen ini ialah kalau ada violent bronchial cough, batuknya jenis bronchial ganas di sebelah malam. Dan ekspektorasi dia keluar mucus bertali. Boleh guna. Okay. Often used for chronic bronchoria. Okay. Masalah bronchoria ni masalahnya keluar dia punya kahak tu banyak lah. Lebih daripada biasa. Maknanya bronchoria kronik. Dan terasa as if something would be torn loose. Seolah sesuatu dikoyak robek. Dan badan pesakit cenderung untuk memegang sternum dia. Tulang dada dia. Okay. So, boleh guna remedi ammoniacum gummy. Okay. Tak apa, kita sentuh sikit secara herba. Sebab dia pernah digunakan sebagai remedi herba begitu lama. So, dalam herba pun disebut di sini, secara internal digunakan dalam rawatan kronik bronkitis. So, sama. Ini lagi bagus. Bila ada persamaan dengan herba, maknanya simptom ini adalah jelas. Kita boleh guna untuk treatment bronkitis kronik. Terutama di kalangan orang tua, ada asma, ada katar. Ini dari segi herba disebut, homeopati juga disebut. Maknanya ini remedi yang bagus untuk bronkitis, ada asma, ada katar. Okey. Secara eksternal juga dia kata boleh digunakan kalau kita ada sendi-sendi yang swelling of joints and indolent tumors. Okey. Ada tumor yang degil dan sendi-sendi kita bengkak. Okey. Tapi ada masalah lah di situ. Kalau kita guna secara luaran, dikatakan ada kesan sampingan gatal-gatal di kawasan tempat kita guna plaster tu. Okey. Found especially useful in chronic affections, affeksi kronik of the respiratory organs. Okey. Ada gangguan kronik organ-organ respiratory. Organ pernafasan terganggu. Maknanya balik pada asma tadi. Balik pada asma tadi. Di kalangan orang tua. Especially among the aged, those in whom the expectoration is scanty. Kahak nak dikeluarkan tu sikit aja yang keluar. Dalam batuk, dalam asma, nak keluar kahak dia sedikit. So nak melancarkan pengeluaran kahak, ammoniacum gummy adalah antara satu remedi. Disebut berikan dalam dos yang kecil. Ini dalam herba pun dia tak saran beli banyak. Dia kata in small doses. Gunakan in the headache resulting from disease of frontal sinus. Sakit kepala yang disebabkan oleh penyakit hidung bahagian depan. In the affections of the optic nerve. Dalam gangguan saraf optik. Catarrhal affections of the throat. Nasal. Ada orang komen. Baguslah. Bagi komen. Tak apa, tak ada masalah. Dan ada dalam senarai British Pharmacopoeia as an antispasmodic. Diguna juga sebagai antispasmodic remedi ini. Dan sebagai expectorant, menggalakkan pengeluaran kahak yang stimulates the coughing up of thick mucus. Untuk menggalakkan pengeluaran, kita membatukkan keluar mucus ataupun lendir-lendir yang tebal. Okey. Satu lagi disebut, ini last disebut specific treatment for chronic bronchitis. Lagi sebut bronchitis. Kita dah sebut beberapa kali tadi. Specific treatment for chronic bronchitis, asthma and persistent cough. Batuk yang tidak henti-henti. Dalam herba disebut-sebut dalam kes chronic bronchitis, asthma, persistent cough. Atas sebab itu sahabat, saya sarankanlah. Saya pun selepas habis PKP ni, rasanya kalau pergi dekat TM Syafi ataupun balik nanti jumpa di Kota Baru di Kota Baru perkhidmatan homeopati mulia, mungkin dia ada stok remedi ammoniacum gummy. InsyaAllah remedi ini bagus. Sebab bila cuba cek dengan Dr. Ken, banyak juga simptom-simptom dalam
Ken punya repertory yang disenarai semula bawah remedi ammoniakum gummy, banyak senarai simptom dia. Maknanya simptom ini penting bagi ammoniakum gummy. Okey. So saya fikir itu sahaja siaran kita untuk pagi ini. Sila komen apa-apa yang saya sampaikan ni, insya-Allah lah seperti yang tercatat di dalam buku Materia Medica Borik. Kita dah cerita sampai habis sebab dia simptom dia tak banyak cerita. Ada tadi berapa kita punya simptom partikular, ada 4 saja berkaitan dengan kepala, mata, kerongkong, respiratory. Lepas tu terus pada dos. Ada 4 ini saja yang dia cerita dan dia berkaitan dengan kronik bronkitis, berkaitan dengan asma, berkaitan dengan headache. Headache kita sebut tadi. Headache, dan mucus. Mucus yang susah nak keluar. Okey. So, alhamdulillah, syukur pagi ni ramai sikit ya. Saya nampak ada lebih kurang 11-12 orang yang attend. Walaupun waktu pagi, lepas ni kita nak pergi cari bahan untuk sarapan. Semoga perkongsian kita pagi ini, sharing-sharing pagi ini memberi kebaikan kepada diri saya sendiri sebagai remedi yang baru kita perkenalkan ini, dan juga untuk rakan-rakan yang sudah membeli buku-buku ini dan mungkin yang akan membeli pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, juga saya nak maklumkan, akhir-akhir ini saya dapati ramai yang memesan buku ini ialah mereka yang baru kenal homeopati. Mungkin belum ada diploma lagi. Dia kata dia baca buku-buku saya yang awal itu, dia kata maknanya dia boleh faham. Dia boleh faham. So, bila dia boleh faham, lalu dia ingin memesan buku ini. Walaupun buku ini kita sarankan untuk pengamal homeopati, tapi jika dia boleh faham, dia boleh guna. Dia boleh guna, insya-Allah. Dan saya nak petik sedikit di sini sebelum lupa. Okey, sebab ini saya nak petik apa yang disebut oleh Dr. Suria Khatun Osman dalam ucapan kata-kata alu-aluannya kepada buku ini. Dia sebut, saya harap dengan adanya terjemahan ini, kefahaman kita tentang remedi akan berkembang dan akan membuahkan lebih ramai lagi pencinta homeopati. Buku ini bukan sahaja untuk dibaca oleh pengamal, bahkan sebaliknya orang awam juga yang mempunyai minat terhadap homeopati. Itu kata-kata daripada Dr. Suria Khatun Osman atas sambutannya, seronoknya beliau dengan kehadiran buku ini di Malaysia tercinta kita. InsyaAllah, sahabat itu memanglah kita kena iklan lah. Terpaksalah sebab remedi ni kosnya, buku ini kosnya tinggi. Tapi kita terbit juga demi homeopati, perkembangan homeopati di Malaysia. Itu saja daripada saya pagi ini. Apa-apa kesilapan itu adalah kesilapan saya. Mana-mana yang baik itu adalah daripada limpahan kurnia yang Allah berikan. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah, mungkin hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.